Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-481 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca, berkongsi daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga ada ibrah, ada pengajaran, ada manfaat dan kebaikan untuk saya dan setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan anak Lija, terima kasih. Mirjan Khan, kemudian Rakyat Marhain dan juga Storm, dan ahlan sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok, di FB pula. Ahlan Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zayhadi, Fauzan Muhammad, Zimahdun, Jami' Abdul Rahman, Izzi Aish, Kak Langsu, Acin Alin, Ummi Zayhadi, Yaya Lia, Safia Sapian, Zamri Ja'far, Aziza Izzah, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rashidah Talib, Anas Sukaimi, Aisyah Osman, Siti Mazura, Ija Rahman, Abdul Rahman, Zahara Alias, Kak Langsu, Aini Osman, terima kasih Kak Siti Mazura. Kemudian Aminah Hitam, Norisa Wan Hassan, Wan Nasrah Wan Ismail, dan juga Aniza Omar, serta Nazatul Naina, Mazia Yusuf, Maskana Abu Bakar. Terima kasih Kak Safia Sapian, Fidah Ida, Yaya Lia, Zaharani Anis, Iha Cika, Aisyah Basirun, dan juga Jamilah Zainal Abidin, serta semua sahabat-sahabat lain. Kita sedang berada pada pertengahan hadis yang ke-20. Hadis yang panjang, hadis yang ke-20 kalau dalam konteks keseluruhan, hadis yang ke-1234. Di mana pada penghujung kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi membawakan 30 hadis. Yang kata Imam Nawawi, 30 hadis ini adalah madarul Islam, asas kepada ajaran Islam yang sepatutnya dipegang, diamalkan, dibawa dalam kehidupan. Maka banyak yang kita telah belajar daripada 30 hadis. Kita berada pada hadis yang ke-22. Minta maaf, hadis yang ke-22. Maka hadis ini panjang, kita tak sempat baca semua. Maka kita telah belajar bahawa hadis ini di mana Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang jika aku lakukan, maka aku boleh masuk syurga dan selamat daripada api neraka?" Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menjaga 5 perkara. Yang mana itu adalah asas kepada rukun Islam. Sembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apa pun. Menjaga solat, menunaikan zakat, berpuasa pada Ramadan, dan melakukan ibadah haji dalam kurungan jika mampu.
Kemudian Nabi SAW bertanya, mahukah aku tunjukkan kepada kamu perkara yang membawa kepada pintu kebaikan? Yang apakah maksud membawa kepada pintu kebaikan? Maksudnya adalah amalan yang jika dijaga mudah untuk kita melakukan kebaikan. Maka kita telah baca semalam, yang pertama adalah puasa, dan puasa adalah junnah, adalah perisai. Yang kedua adalah as-sadaqah, sedekah-sedekah, infak-infak. Yang mana sedekah tutfi'ul khati'ah, boleh memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Dan kita telah selesai sampai sini. Kemudian yang ketiga, apakah yang ketiga? Yang ini adalah tajuk pada hari ini. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Kalau bahasa Arab dia wa salatul rajuli min jawfil lail. Kalaulah bahasa Melayu dia, dan solatnya seseorang di tengah malam. Baris yang terakhir, terjemahan dia. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Lalu kita baca daripada pertengahan hadis. Sebab semalam kita dah baca sedikit hadis tersebut, dan hadis tersebut adalah panjang. Maka Nabi menyebut ada 3 amalan yang jika dijaga betul-betul, mudah untuk kita mengamalkan amal baik yang lain. Mudah untuk kita melakukan kebaikan yang lain. Yang pertama, jaga puasa sunat. Yang kedua, menjaga sedekah dan infak. Dan yang ketiga, sabda Nabi SAW, wa salatul rajul min jawfil lail. Sabda Nabi, dan solatnya seseorang itu di tengah malam. Maka solat di tengah malam, ataupun kita panggil sebagai qiyamul lail, ataupun kita panggil sebagai solat tahajud, ataupun kita panggil sebagai beribadah pada waktu malam, apapun yang kita panggil. Maka sabda Nabi, solatnya seseorang itu pada tengah malam, itu pun adalah perkara yang akan memudahkan dia untuk melakukan kebaikan yang lain. Orang yang boleh jaga solat malam, maka mudah untuk dia menjaga solat fardu 5 waktu. Orang yang menjaga infak dan sedekah, insya-Allah mudah untuk dia menjaga zakat. Orang yang menjaga puasa sunat, mudah untuk dia menjaga puasa fardu, dan begitulah seumpamanya. Maka Nabi SAW membaca sepotong ayat daripada surah As-Sajdah. Sabda Nabi SAW, "Thumma tala." Kemudian baginda Nabi SAW membaca ayat. Apakah ayat dia? Ayat yang ke-21, ayat yang ke-16 dan 17 daripada surah As-Sajdah. Firman Allah, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Maka Nabi membaca ayat yang ada di dalam surah As-Sajdah, ayat yang ke-16 dan 17. Firman Allah, tatajafa, maka menjauh. Tatajafa maksudnya jarak menjauh. Apa yang menjauh? Junubuhum, bahagian sisi mereka, bahagian lambung mereka, bahagian sisi badan, lambung badan. Maka Allah puji, yang mana sebelum ayat itu adalah firman Allah, la yastakbirun. Mereka ini adalah orang-orang yang tak sombong. Apakah antara sifat orang yang tak sombong? Tatajafa junubuhum, bahagian sisi badan mereka, bahagian lambung badan mereka. Tatajafa, pada waktu itu jauh, jarak. Tatajafa junubuhum anil madaji, daripada tempat pembaringan ataupun tempat tidur mereka. Mereka menjauhkan diri daripada tempat tidur. Padahal pada waktu yang seperti itu, benda yang paling enak adalah tidur. Benda yang paling lazat pada waktu hujung malam adalah pada waktu itu tidur. Tetapi orang-orang ini, firman Allah, Allah puji mereka. Mereka sentiasa menjarakkan tubuh badan,
lambung badan mereka, daripada tempat tidur, daripada pembaringan. Apa yang mereka buat? Yad'una rabbahum, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhan mereka, beribadah, berdoa. Apakah lalu perbuatan zahir mereka? Yad'un, berdoa, beribadah kepada Tuhan mereka. Itu zahir mereka. Zahir mereka, tubuh badan mereka jauh daripada tempat tidur. Zahir mereka beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka. Sebaliknya, apakah sifat dalaman mereka, batin mereka? Firman Allah, khaufa, dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dan pada waktu itu dengan penuh rasa berharap. Takut yang mana Allah tak terima amalan mereka, namun berharap untuk Allah terima amalan mereka. Lalu perasaan mereka takut yang Allah tak terima menjadikan mereka berusaha untuk buat sungguh-sungguh. Perasaan mereka berharap supaya Allah terima, pada waktu itu menjadikan mereka tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Dan ini kita dah belajar banyak di dalam hadis dan juga Al-Quran, pentingnya ada kedua-dua sifat ini, al-khawfu wal-raja, perasaan takut yang digabungkan dengan berharap. Sebab kalaulah berharap tanpa takut, maka sambil lewa kita beribadah. Kalaulah takut tanpa ada harap, maka jauh kita daripada Allah. Tapi sebaliknya mereka ini, yad'una rabbahum, mereka punya zahir beribadah, berdoa kepada Allah. Mereka punya batin ada perasaan khauf dan juga bergabung dengan perasaan watama'a, perasaan berharap. Maka khauf menjadikan mereka buat sungguh-sungguh. Watama'a menjadikan mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang yang dermawan. Firman Allah, wa mimma, dan mereka menafkahkan, menginfakkan, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka ini tidak kedekut, mereka infak sebahagian daripada harta mereka. Maka sebagai balasan untuk orang yang beribadah malam, orang yang berinfak pada jalan Allah, firman Allah balasan mereka, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Lalu seorang pun daripada mereka tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, iaitu nikmat yang pelbagai yang pada waktu itu menggembirakan pandangan mata mereka. Lalu pada waktu itu Allah sembunyikan nikmat syurga, nikmat akhirat, nikmat yang pada waktu itu mereka tak tahu nikmat itu bagaimana menggembirakan mereka. Jazaa, sebagai balasan, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka telah kerjakan. Maka untuk orang yang seperti ini, balasannya adalah syurga. Maka ini adalah 3 sifat yang mana Nabi sebut sebagai amalan yang membawa kepada pintu kebaikan, ataupun bahasa mudahnya, amalan yang menjadikan kita mudah untuk melakukan kebaikan yang lain. Kalau seseorang itu jaga 3 amalan ini, puasa sunat, banyakkan memberi, bersedekah, berinfak dan solat malam, maka dia akan mudah untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Maka kemudian tak berhenti di situ. Nabi SAW bertanya lagi kepada Muaz bin Jabal, "Thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi." Sabda baginda Nabi SAW, wahai Muaz bin Jabal, mahukah aku beritahukan kepada kamu tentang puncak segala perkara, perkara yang paling tinggi dalam amalan agama. Yang kedua, tiangnya, pada waktu itu penguatnya. Dan yang ketiga, pada waktu itu puncaknya yang tertinggi. Maka 3 perkara yang Nabi SAW sebut.
Maka maka Muaz bin Jabal menjawab, bala, mahu wahai Rasulullah. Maka sabda baginda Nabi SAW, Ra'sul amri al-Islam. Ataupun maksudnya adalah asas. Sabda Nabi SAW, puncak. Ataupun diambil terjemahan asas. Letakkan dalam kurungan asas. Asas segala perkara adalah Islam. Apakah maksud Ra'sul amri al-Islam? Asas kepada segala perkara adalah Islam. Sama ada memberi makna pada waktu itu di dalam kita melakukan apa-apa, maka pada waktu itu patut kita membawa syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Ra'sul amri al-Islam, asas kepada segala perkara adalah Islam. Memberi maksud adalah ketika mana kita melakukan apa-apa, maka asas untuk perbuatan dan amalan itu diterima adalah seseorang itu percaya kepada asas Islam. Maka sabda Nabi SAW, Ra'sul amri, asas kepada segala urusan dan perkara, al-Islam adalah Islam. Maka pada waktu itu tak boleh dipisahkan agama daripada kehidupan, tak boleh dipisahkan agama daripada segala aspek dan urusan. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, wa amuduhu as-salah. Lalu asas dia yang paling bawah adalah Islam. Islam adalah asas kepada segala urusan. Dan kemudian atasnya lagi adalah tiang dia. Amud adalah tiang. Maka sabda Nabi SAW, maka tiangnya pada waktu itu adalah solat. Tiangnya adalah solat. Asas adalah Islam. Segala perkara tak boleh berpisah daripada agama. Sebab kehidupan ini pada waktu itu kita hanya dapat menjalaninya apabila pada waktu itu kita mengikut kehendak Allah, syariat Allah, agama Allah. Maka Islam itu pada waktu itu ada tiang dia. Maka tiang yang pada waktu itu yang perlu dijaga, sabda Nabi SAW adalah as-salah, jaga solat. Maka orang yang pada waktu itu tidak jaga solat, maka seolah-olah binaan yang tak ada tiang. Maka apa yang berlaku kepada binaan yang tak ada tiang? Runtuh binaan. Apa yang berlaku kepada binaan yang tak ada asas? Maka pada waktu itu runtuh binaan. Maka semuanya penting. Asas iaitu Islam penting. Tiang-tiang binaan iaitu solat pun penting. Wazirwatu sanamihi al-jihad, dan sabda Nabi SAW, wazirwah, dan puncak dia ataupun istilahnya atapnya. Maka atap kepada binaan tadi adalah al-jihad. Apakah maksud al-jihad? Bersusah payah, melakukan pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad. Maka asasnya Islam, tak boleh pisahkan asas daripada setiap satu urusan. Tiang dia adalah solat, penting untuk kuat tiang dengan kita menjaga solat. Dan pelengkap kepada binaan tadi adalah al-jihad, iaitu pengorbanan dan bersusah payah di dalam melakukan perintah Allah dan apa jua amalan. Lalu itu dah menjadi binaan yang sempurna. Apabila pada waktu itu kita jaga asas binaan, menjaga tiang binaan dan menjaga atap ataupun puncak kepada binaan, maka itulah gabungan daripada amalan agama, solat yang dijaga, dan pada waktu itu pengorbanan dan susah payah untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi SAW bertanya lagi. Sabda baginda Nabi SAW, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Sabda Nabi SAW lagi, wahai Muaz, mahukah aku menunjukkan kepada kamu tentang ringkasan, malak ringkasan. Apakah ringkasan untuk semua perkara yang aku ajar ini? Malak, al-mukhtasar. Ataupun pada waktu itu adalah ringkasan. Apakah ringkasan untuk mencapai semua benda tadi? Nak mencapai syurga dan jauh daripada neraka. Nak pada waktu itu mudah melakukan amalan. Nak pada waktu itu dapat menjaga asas segala urusan. Menjaga tiang-tiang
pada binaan, menjaga atap pelengkap ataupun puncak kepada binaan kehidupan ini. Maka apakah ringkasan? Malak bahasa mudah dia adalah ringkasan. Apakah ringkasan kepada semua yang aku maklumkan kepada kamu, wahai Muaz? Maka shortcut semestinya nak. Siapa yang tak nak kepada shortcut, kepada ringkasan? Maka apakah benda yang paling penting? Benda yang paling penting daripada hadis yang panjang ini, apakah benda yang paling penting? Malak memberi terjemahan pada waktu itu bagaimana nak mencapai semuanya. Apakah ringkasan untuk mendapat semuanya? Maka Muaz bin Jabal pada waktu itu menjawab, bahkan wahai Rasulullah, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Sambil itu memperbanyakkanlah selawat untuk junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Muaz bin Jabal menjawab, bahkan wahai Rasulullah, kalau kita perasan Nabi pada waktu itu banyak bertanya, nak tak? Nak tak? Nak tak? Supaya pada waktu itu sahabat fokus, satu. Dan pada waktu itu Nabi beritahu dalam keadaan sahabat tersebut nak. Maka apa faedahnya kita beritahu kepada orang yang tak nak, orang yang enggan, orang yang pada waktu itu tolak? Maka ianya benda yang bernilai. Maka kalau kita perasan Nabi tanya, ala ukhbiruka, nak tak aku beritahu? Ala ukhbiruka, nak tak aku maklumkan? Ala ukhbiruka, nak tak aku sampaikan? Itu cara Nabi SAW mendidik. Lalu Nabi SAW bertanya berkali-kali. Maka Nabi SAW menyebut, ala ukhbiruka bimalak, mahukah aku beritahukan kepada kamu tentang cara nak mendapat semua benda yang aku terangkan tadi, ataupun ringkasan kepada semua benda yang aku terangkan tadi. Jaga satu ni, insya-Allah dapat semua. Tak jaga satu ni, terlepas, dan pada waktu itu tak bernilai yang semua yang disebutkan tadi. Maka Muaz bin Jabal pada waktu itu menjawab, bala, bahkan mahu wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW kata Muaz bin Jabal, fa akhadha bilisanihi. Maka Nabi SAW akhadha ni bukan tunjuk, diterjemahkan sebagai tunjuk. Akhadha terjemahnya ambil, pegang. Fa'akhadha, maka Nabi pegang lidah baginda. Bilisani ada dua makna, sama ada Nabi pegang lidah baginda, ataupun pada waktu itu memberi makna Nabi pegang lidah Muaz bin Jabal. Nak tunjukkan praktikal ni, penting benda ni, maka ditunjuk praktikal, bukan sekadar bercakap. Maka Nabi SAW buat macam ni. Ataupun lisan ni menunjuk kepada Nabi pegang lidah Muaz bin Jabal. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, kuffa, tahan, ataupun maksudnya jaga. Alaika, lazim, wajibkan ke atas kamu, hadha, ini. Itu kalau terjemah lebih tepat. Kuffa maksudnya tahan, jaga. Alaika, lazimkan ke atas diri kamu, hadha, ini. Jaga lidah. Kata para ulama hadis, Nabi boleh dia cakap jaga lidah. Boleh je jaga lidah. Tetapi nak tunjuk pentingnya pada waktu itu jaga lidah, sampai Nabi pegang lidah mulia baginda. Sampai pada waktu itu Nabi gunakan perkataan yang begitu tegas, pendek tapi tegas. Kuffa, tahan, jagalah. Alaika, ke atas diri kamu. Hadza, perkara ini. Iaitu apa? Lidah. Sampai Nabi pegang. Lalu sama-sama kita pegang lidah kita supaya kita beringat. Nabi SAW suruh menjaga lidah. Maka terkejut Muaz bin Jabal. Maka kata Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum, qultu, maka aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab, dihukum kerana apa yang kita katakan?
Dahsyatnya wahai Rasulullah. Seolah-olah dia punya perkataan adalah, adakah kerana lidah je boleh kena seksa teruk? Adakah kerana lidah je pada waktu itu boleh dihukum teruk? Maka Sayyidina Muaz bin Jabal bertanya, sebab Nabi SAW bersungguh-sungguh pada waktu itu sampai pegang lidah. Dan Nabi bersabda, kufa, jaga, tahan, alaika, lazimkan, wajibkan ke atas diri kamu, hadza perkara ini. Maka Muaz bin Jabal tanya balik, wahai Rasulullah, adakah dengan lidah? Wa inna lamu'akhadhun, kita akan dihukum dan disiksa, adakah hanya dengan sebab lidah? Maka Nabi SAW pada waktu itu berkata, sakilatka ummuk ya Muaz, celakalah wahai ibu kamu. Sakilatka ummuk, apa sabda Nabi, celakalah ibu yang mengandungkan kamu. Itu terjemahan dia. Tetapi kena faham bahawa orang Arab dia tak maksudkan word by word terjemah. Sakilat ka ummuka ni pada waktu itu walaupun terjemahan dia begitu, tetapi maksudnya adalah alangkah kesiannya. Lalu seolah maksudnya begitu. Alangkah kesiannya kamu wahai Muaz. Itu maksud dia. Alangkah kesiannya kamu wahai Muaz. Tetapi terjemahan dia, sakilat ka ummuk, malangnya ibu yang mengandungkan kamu, melahirkan kamu wahai Muaz. Tapi kata para ulama, banyak perkataan dalam bahasa Arab yang mana bukan terjemahan yang pada waktu itu dimaksudkan, tetapi lebih pada waktu itu adalah penggunaan, cara penggunaan dia. Maka Nabi SAW kata, kesian kamu wahai Muaz. Seolah-olah Nabi berkata begitu. Wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Sabda Nabi SAW, bukankah, tidakkah manusia itu dijerumuskan ke dalam neraka ataupun dicampakkan ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka terlebih dahulu, kecuali hasil daripada lidah mereka. Manusia banyak masuk neraka kerana lidah. Walaupun pada waktu itu salat, walaupun pada waktu itu buat macam-macam, tetapi banyak manusia dicampak dalam neraka, sabda Nabi, kerana lidah dia. Kerana pada waktu itu perkataan yang diucapkan, kerana kata-kata yang diungkapkan. Maka ini adalah ringkasan kepada keseluruhan perkara yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Kuffa alaika hadza, jaga lidah. Lazimkan diri kita untuk jaga lidah. Dan inilah yang susah nak jaga. Lidah ni yang susah nak jaga. Dia suka bercakap apa yang dia suka. Dia suka pada waktu itu mengecam siapa yang dia suka. Dia suka mengumpat siapa yang dia suka. Dia suka menghina siapa yang dia suka. Dia suka menyakiti siapa yang dia suka. Tapi padahal sebenarnya lidah ini yang kena jaga. Yang tak bertulang ini yang kena jaga. Dan ini pada waktu itu Nabi dah sebut pada hadis yang lain. Kita dah belajar dah pada hadis yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada hadis yang ke 1231. Kalau nak bercakap, bercakap hanya benda yang baik. Tak ada apa benda nak bercakap, liyasmut, hendaklah diam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah jadikan setiap daripada kita dapat jaga lidah kita, sebab ini benda yang paling penting. Sampai Nabi pesan dengan begitu bersungguh-sungguh kepada sahabat baginda Muaz bin Jabal yang mana ada dalam hadis riwayat Tirmizi ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, ambil pengajaran. InsyaAllah pada malam ini ada kuliah maghrib. Jika ada live saya akan kongsikan. Kemudian jam 9.30 malam ada pembacaan kitab sirah Andai Umatku Seperti Umar bin Khattab, yang mana dia dalam lebih kurang 9.30 sampai 10.30. Dan kemudian dalam 10.40 ada perkongsian bersempena dengan saya nak pergi umrah. Lalu saya baca buku sedikit tentang umrah yang sempurna. Itu lebih kurang dalam 10.40, 10.45. Bila selesai, habis pada waktu itu bicara online. Lalu ada lagi 3 program. InsyaAllah jika yang jam 9.30 dan 10.40 yang itu memang live. Yang kuliah maghrib jika adalah saya akan kongsikan insyaAllah. Terima kasih semua
Mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat-sahabat, insya-Allah esok ada kursus umrah yang terakhir yang saya akan buat sebelum saya menunaikan umrah pada 17 hari bulan 11 ini. Boleh join secara bersemuka, namun kena maklumkan awal untuk penyediaan nota, dan kemudian kalaulah nak join secara online maka akan ada di Facebook dan TikTok harapnya, insya-Allah. Dan kemudian yang kedua, insya-Allah umrah pada 22 hari bulan 2 masih ada kekosongan. Pada 22 hari bulan 2 masih ada kekosongan. Kepada yang nak join boleh maklumkan segera, sebab tempat adalah terhad. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan jemput untuk join kursus umrah esok dan program-program yang lain, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.